Kita sambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita dapat meneruskan slot yang kedua pada pagi ini, iaitu pengajian fiqh. Kita menggunakan kitab Fiqh Manhaji. Kita berbicara pada minggu lepas berkenaan dengan hukum jihad. Hukum jihad. Saya nak ingatkan kembali, jihad ni beberapa kategori. Pertama sekali, jihad secara umum, iaitu disebutkan di dalam muka surat 1915, jihad pendidikan, jihad kesedaran Islam, jihad menolak segala salah faham tentang hakikat Islam. Yang kedua, jihad menyumbang harta benda untuk pembentukan ataupun keperluan masyarakat Islam. Yang ketiga, jihad perang. Yang keempat, jihad perang berbentuk menyerang. Jihad yang kelima, kerahan ketika musuh menyerang negara Islam untuk menggugatkan agama Islam. Jadi dalam masyarakat kita ni disebut jihad ni jihad perang sahaja. Sebenarnya jihad ni di dalam konteks yang lebih umum. Jadi kita mengaji ni jihad ni maksudnya, maknanya jihad bukan sekadar perang saja. Kita khabar jihad. Jihad kepada diri sendiri, contohnya jihad kepada masyarakat, jihad kepada pendidikan, jihad kepada sumbangan kepada untuk menegakkan agama Allah, jihad pelajaran, jihad mengaji, apa begitu begini di dalam muka surat 1915. Begitu juga kita membahaskan tentang hadis-hadis dan ayat Quran, ataupun ayat Quran dan hadis-hadis dalil berkenaan dengan jihad yang kita sebutkan kategori hak 5 perkara itu di dalam muka surat 1916 bawah tajuk galakkan dan kelebihan jihad. Moga-moga kita dapat memahami serba sedikit kategori jihad, serba sedikit berkenaan dengan dalil-dalil yang menggalakkan tentang jihad. Jadi pada pagi ini berkesempatan kita untuk membahaskan permasalahan hukum jihad. Muka surat 1920. Muka surat 1920. Lepas itu tuan-tuan, kalau ada kitab ni, kitab Fathul Wahab. Kitab Arab ni, kitab Fathul Wahab. Kitab Fathul Wahab. Kitab Fathul Wahab ni. Kitab Arab ni, kitab Fathul Wahab. Tebal ni. Orang mengaji pondok tak lupa berkenaan dengan kitab ni, di atas pada Iqna. Atas pada Iqna. Muka surat 170. Kitab-kitab lain banyak lagi. Banyak kitab-kitab besar. Saya suka untuk mengambil kitab ini. Muka surat 170 di bawah tajuk Kitabul Jihad. Kitabul Jihad. Jadi kita boleh rujuk berkenaan dengan apa yang kita bincangkan di dalam kitab Fathul Wahab ni, muka surat 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 di dalam tajuk membahaskan berkenaan dengan jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala
Muka surat 1920. Hukum jihad. Jihad adalah fardu kifayah dengan melihat kepada 4 kategori jihad yang telah dinyatakan sebelum ini. Apabila ia dilaksanakan oleh orang yang memadai di kalangan kategori-kategori tersebut, tanggungjawab itu gugur daripada orang lain. Tu jihad berkenaan dengan perkara-perkara yang dikategorikan jihad. Dikategorikan jihad tu. Makna fardu kifayah. Dia sebut maknanya 4 perkara. 4 perkara. Sedangkan jihad 5. Nanti kita tengok kategori. Apabila yang 4 perkara itu, kategori jihad tu telah dinyatakan sebelum ini. Apabila ia dilaksanakan oleh orang yang memadai di kalangan kategori-kategori tersebut, tanggungjawab itu gugur kepada orang lain. Sebagaimana anda telah ketahui, antara kategori jihad adalah berhujah, menjawab segala tohmahan dan salah faham terhadap agama, menyuruh manusia melakukan kebaikan, mencegah mereka daripada melakukan kejahatan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan dan ilmu Islam. 4 perkara tu. 1 sampai 4. Dikata jihad tu fardu kifayah. Yang nombor 1 sampai nombor 4. 1, 2, 3, 4. Jihad fardu kifayah. Kalau ada orang yang melaksanakannya, kita tidak wajib. Kita tidak wajib. Yang pertama, jihad melalui pendidikan. Jihad harta menyumbang harta benda. Jihad perang. Jihad berbentuk menyerang. Itu. Manakala jihad adalah fardu ain dengan merujuk kepada kategori kelima, iaitu kategori terakhir yang dinyatakan sebelum ini atau disebut sebagai kerahan am. Ini kerana setiap mukallaf yang berada di kawasan yang diserang musuh tersebut, baik lelaki maupun perempuan, wajib bertindak mempertahankan tanah air dan hukum Islam. Itu nak kabarkan jihad yang 4 bahagian, 1, 2, 3, 4 itu dikategorikan fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Boleh jawab? Siapa boleh jawab? Fardu kifayah, fardu ain. Apa takrif dia? Kalau ada orang buat, kita tak payah. Okey. Fardu ain? Wajib ke atas individu. Itu jelas. Fardu ain wajib kepada individu. Bukan ustaz, bukan tok imam, bukan itu, bukan ini. Kita nak menyalah orang lain ataupun mentaklifkan kepada orang lain. Sedangkan individu fardu ain. Fardu ain. Manakala fardu kifayah, iaitu orang lain buat, kita tak payah. Relax je. Apa sudahnya tak payah sama. Dia moleknya fardu kifayah ni, orang lain makan, awak tak payah. Itu tak nak pula, nak fardu ain juga. Itu hakikatnya. Jadi fardu kifayah itu maknanya kita nak buat juga, nak mencapai tahap fardu kifayah. Takkan kita ni label, tak standard label, tak tidak ada level kita ni berkenaan fardu kifayah yang dekat dengan kita, semayang mayat. Sampai bila nak semayang mayat kita tak reti, nak menguruskan mayat kita tak reti, sampai bila? Sampai bila? Jadi oleh kerana itu kita berlumba-lumba nak mencapai tahap fardu kifayah. Kita nak buat pula, kita buat, orang lain tak payah. Itulah jihad di dalam menuntut ilmu. Saya tak pandai mandi mayat, saya tak pandai memandi mayat. Sampai bila tak pandai? Sampai bila tak pandai? Itu tak reti, ini tak reti. Itu tak reti, ini tak reti. Jadi mana hakikatnya kita sampai bila? Orang tua-tua daripada kita dah lama meninggal. Jadi awak tak reti sama.
maka nak nanti awak mati pula. Mandi sendiri. Contohnya. Itu jihad juga. Jihad kita nak belajar. Saya tak pandai. Sampai bila? Menjadi imam tak pandai, baca kutubah tak pandai. Sampai bila? Makna tu imam mati, letih nak jadi imam tak erti. Jadi oleh kerana itu kita berusaha sehingga kita boleh jadi imam. Makna kalau tak ada rotan, akar berguna juga. Makna nak menjadi imam tu istilahnya mencukupi syarat-syarat ketika imam. Mencukupi syarat-syarat ketika imam. Nombor satunya syarat sah bagi diri sembahyang. Jadi kalau kita menjadi imam baca Fatihah tak betul, orang tak nak berimamkan kita. Orang tak nak maknanya mengikut kita. Sebabnya tak betul. Takbiratul ihram, Allah akbar. Nak jadi imam macam mana kan? Lebih pada mu'allaq lagi. Lebih pada mu'allaq. Jadi kita belajar Allahu akbar. Kemah. Begitu juga azan. Kalau azan lentah puka, baik tak payah azan. Sebabnya azan tak betul, berdosa. Sebab dia ibadat. Ibadat. Jadi kita usaha jihad kita untuk belajar azan sehingga pandai. Azan sehingga pandai. Kalau orang betul-betul azan pandai, dia akan bermula dengan Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Itu kalau orang mengaji. Kita dulu mengaji gitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Orang belajar. Orang belajar. Kalau tak belajar ni buka main Allah akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia ingat power sangat dia. Sedangkan silap-silap tidak didengar oleh para malaikat di langit. Sebab tak betul. Sebab tak betul. Kita tengok takrif azan. Dalam kitab. Al-azanu lughatan al-i'lamu. Azan itu dari segi bahasa Arabnya pemberitahuan. Pemberitahuan. Wastilahan. Wastilahan dari segi istilahnya azan itu zikrun makhsusun yu'rafu bihi waqtus salah. Zikir tertentu. Zikir tertentu untuk memaklumkan ketika masuk waktu solat. Itu asas kita azan. Kita belajar, kita mengaji dan kita memahaminya. Makna azan-azan di surau, di masjid ni tak tahulah mengaji tak mengaji. Kalau kita tanya awak ni azan belajar dengan siapa? Tak dapat jawab. Kalau tak dapat jawab, reti sendiri main dengar-dengar saja. Sebab sebaik penama contoh saya sebut malam tadi, kuliah kita malam tadi, maknanya ya latifu ya kapi tu bahas saja. Sebab itu merapu tak tentu arah, kita pun sakit telinga. Jadi apa nak buat? Takdirnya akhir zaman. Akhir zaman ubadun juhal, orang yang suka beribadat tetapi jahil. Dia makna dia nak menonjol diri, dia mengatakan dia pandai. Menonjol diri tu awak kalau kalau awak depan orang yang tak pandai bolehlah. Kalau depan orang pandai maknanya KO. KO. Menjadi imam gitu juga. Menjadi imam kalau orang pandai, dia tengok membaca tak betul, takbir tak betul, dia tak nak mengikut imam, terjun lubuk. Kalau orang tahu tak sah. Begitu juga azan. Kalau orang tahu tak boleh jawab. Berdosa kita menjawab tu naklah yang sahih. Kalau tak betul Allahu akbar, Allahu akbar. Allah itu besar gendang. Akbar gendang. Main-main.
mengatakan Allah tu macam genda, kita jawab juga haram ataupun syirik. Jadi oleh kerana itu, kita ni kena kerusuh lah azan. Siapa-siapa yang Tok Bilal nak azan, kena kerusuh, belajar betul-betul sempurna kita beribadat. Sempurna kita beribadat. Jadi kita dulu masa belum COVID 2 tahun lepas, ada masjid, ada surau menganjurkan kerusuh jenazah, kerusuh azan, kerusuh jadi imam, kerusuh bacaan-bacaan solat. Mana seronok ketika itu. Maknanya kita boleh mendedahkan kepada masyarakat berkenaan dengan yang betulnya. Kita ada kerusuh kesalahan-kesalahan dalam solat, tak kena dalam solat. Itu jihad pengurusan masjid dan juga surau. Jihad juga. Dia nak kabarkan jihad ni fardu kifayah nombor 1 sampai nombor 4. Kita merujuk kepada muka surat 1915. 1, 2, 3, 4. Manakala nombor 5, nombor 5 tu jihad yang dikategorikan fardu ain kepada jihad mana? Jihad mana? Kerahan am. Maknanya apabila kita diserang oleh sesuatu negara, maka kita wajib mempertahankan negara kita. Contohnya tahun 1948 jihad juga tu, Home Guard. Jihad melawan komunis. Melawan komunis tahun 1948, bintang 3. Komunis ada terdiri daripada Cina, majoritinya bintang 3. Tiba-tiba kita khabar campaign tu pejuang kemerdekaan. Itu hebatnya. Hebatnya yang buta sejarah. Hebatnya yang buta sejarah. Khususnya orang Melayu ni lah. Orang Melayu ni dia tak mengamati perkara itu. Dia tidak mengamati perkara itu. Kita dengar-dengar ceritanya tahun 1948 itu komunis bermaharaja lela, memerintah 14 hari, lebih ramai orang Melayu dibunuh daripada Jepun memerintah, masuk melanggar tanah Melayu 3 tahun lebih. Bintang 3 Cina lah majoritinya, bintang 3, antaranya Campeng, Parti Komunis Melaya. 1948 tu maknanya memerintah 14 hari, orang kata perintah 14 hari Cina. Bunuh saja, semelih apa begitu begini, tak tenteram. Kita tak sempat sejarah tu. Maknanya kalau ada tahun 1948 tu, mana dia dengarlah cerita tu. Dengar cerita tu. Saya dengar cerita daripada aki saya, daripada orang tua saya, orang tua di kampung. Aki saya tu sergeant AC. AC. Maka ketika itu habis AC itu dikurniakan tanah, diberi tanah 10 hektar buat kebun getah. 10 hektar diberi sepucuk senapang. Sepucuk senapang, senapang Home Guard. Baru-baru ni ada rakan-rakan kita menghantar video Home Guard, orang perempuan berlatih berperang itu nak melawan komunis tu. Melawan komunis. Dikurniakan, diberi sepucuk senapang. Lepas tu aki saya pakai senapang tu seketika. Aki saya tu ke masa itu RM30. Siapa nak senapang RM30 tahun 1948. RM30. Mahal masa itu. Lepas tu aki saya tahun 50-an dia tukar senapang larah 2. Tukar senapang larah 2 Steven. Saya nak sempatlah sama kecil-kecil menengok senapang dia tu. Aki saya tu bila berjalan, senapang tu simpan di rumah ayah masa itu. Senapang apa nama ni, Steven. Senapang tu apa nama ni, lawa. Larah 2. Itu dia. Sekiranya kita nampak maknanya yang melanggar negara kita, berperang dengan negara kita, hak kelima tu, jihad wajib mempertahankan negara kita, mempertahankan agama dan mempertahankan bangsa kita. Dipanggil kerahan tenaga.
masa itu. Jadi fardu ain kepada individu. Jelas hukum jihad. Hukum jihad ni fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah nombor 1 hingga nombor 4, manakala fardu ain nombor 5. Saya ulang balik, nombor 1 hingga nombor 4 tu, dan kategori fardu kifayah tu jihad melalui pendidikan umum. Kategori jihad menolak salah faham daripada hakikat menjaga Islam itu. Nombor 2, jihad menyumbang harta benda menampung keperluan ke arah pembentukan negara Islam ataupun sebuah masyarakat Islam. Jihad ekonomi kita kata. Jihad nombor 1 tu jihad pendidikan. Nombor 2 tu jihad ekonomi. Nombor 3 tu jihad perang, mempertahankan diri. Nombor 4 itu jihad menyerang. Menyerang. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Nombor 5 fardu ain. Dapat bezakan. Apa itu jihad fardu kifayah, apa itu jihad fardu ain, kita nampak. Nombor 1 kita nak nampak jihad fardu ain setiap individu sekiranya kerahan tenaga wajib kepada individu Muslim, laki-laki ataupun perempuan. Kerahan tenaga dipaksa untuk mempertahankan negara dari ancaman ataupun dari dilanggar oleh musuh-musuh yang nak menjajah ataupun nak menakluki negara kita. Fardu ain. Fardu ain berjihad orang tua. Maknanya setiap individu. Macam mana pahlawan-pahlawan kita dulu? Dia berjihad. Pahlawan Mak Kilau, pahlawan Tok Bahaman, pahlawan di negeri-negeri. Dia itu berjihad melawan penjajah ataupun mempertahankan agama. Sebabnya yang jihad itu terdiri dari kalangan ahli ulama. Pejuang-pejuang tu ahli ulama. Kita tak tahu sejarah dia. Mak Kilau tu orang lebay, Mak Kilau tu. Tok Bahaman orang lebay juga. Syekh Daud Patani orang lebay juga. Jadi nampak hukum jihad itu. Yang keduanya, perbezaan antara peperangan al-harb dan jihad. Apa beza antara perang dan jihad? Apa beza? Berdasarkan keterangan di atas, jelas sekali wujud perbezaan antara peperangan dan jihad. Peperangan hanyalah salah satu bentuk atau kategori jihad. Bukan setiap jihad merupakan peperangan. Maksudnya pengertian jihad adalah lebih luas daripada peperangan. Itu dia nak khabar beza. Sebelum ini kita tahu dalam kepompong fikiran kita jihad berperang saja. Setelah kita mengaji kitab fiqh manhaji, jihad ni ada 5 kategori. 5 kategori. Lepas itu jihad itu ada hukum fardu kifayah. 1, 2, 3, 4. Lepas itu jihad itu ada hukum fardu ain. Yang kelima. Yang kelima. Kita jelas dah. Lepas itu apa beza dengan peperangan dengan jihad? Lepas itu dia khabar berdasarkan keterangan di atas yang kita bahaskan ni, ada perbezaan di antara peperangan dan jihad. Peperangan hanyalah salah satu daripada jihad. Salah satu daripada jihad. Item dia peperangan. Peperangan daripada tu. Contohnya kategori ilmu. Ilmu tu umum. Nak mendapatkan ilmu itu berbagai-bagai cara. Ada kita diskusi, ada kita seminar, ada kita kursus, ada kita online, ada kita penadah kitab, ada kita berhadapan dengan guru, kelompok-kelompok, ada
bermuzakarah dan sebagainya. Tajuknya ilmu. Tetapi nak mencapai ilmu itu berbagai-bagai cara. Berbagai-bagai cara. Sekiranya menuntut ilmu itu satu cara, menghadap guru di masjid ataupun di surau. Kita tak dapat bayangkan ketika COVID-19 ini menimpa ataupun mana ni dirasai oleh seluruh dunia, maka jamlah menuntut ilmu. Sebab surau masjid tak dibenarkan mengajar ilmu, tak berkenal berkumpul-kumpul. Tapi oleh kerana itu, ada cara, maka kita mendapatkan ilmu secara maya. Itu bentuk. Jadi nak khabarkan jihad ni umum. Jihad umum. Peperangan salah satu daripada item jihad. Satu item. Jihad kita berjihad. Kita berjihad. Awak mak sakit di kampung, tak lepas nak berjihad. Mak ayah masih hidup lagi, nak berjihad, menghubungi, bercakap dengan mak ayah seminggu sekali pun payah bagi orang yang ada mak ayah. Itu jihad, itu pun tak lepas. Jadi jihad nak khabarkan, jihad ni maknanya kita cakna ataupun mengambil tahu kepada orang tua kita. Jihad yang disebutkan jihad pada diri kita. Itu tak lepas jihad pada diri kita. Jadi oleh kerana itu perbezaan di antara peperangan. Peperangan itu salah satu daripada cabang jihad. Bukan 100% peperangan itu jihad. Maknanya berperang di Palestin, jihad. Salah satu daripada jihad itu. Salah satu daripada jihad. Jihad ni kita nak tegaskan bahawa jihad ini dalam konteks yang lebih luas lagi. Di dalam konteks yang lebih luas lagi, di dalam konteks apa jua lapangan yang kita ceburi. Lapangan yang kita ceburi. Maknanya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Dapat kita bezakan. Jadi kalau masyarakat kita tanya, apakah beza dengan antara jihad? Lah, awak ni tak tahu. Jihad tu berperang lah. Jihad tu berperang. Jadi kita kena bagi tahu jihad ni salah satu daripada, maknanya umum. Dalam satu daripada agama umum, manakala berperang itu, berperang itu salah satu daripada jihad. Bukan main susah nak menjelaskan kepada masyarakat kita. Nak menjelaskan kepada masyarakat kita tentang perkara-perkara yang biasa digunakan. Perkara-perkara yang biasa digunakan. Susah. Susah. Dulu hari Jumaat, Tok Bilal hendaklah berhenti daripada berkata-kata tatkala khatib menyampaikan khutbah. Apabila saudara berkata-kata, maka laralah fadilat Jumaat dan Jumaahnya. Sekarang Tok Bilal dah tak ada cakap gitu. Maka bersembang-sembanglah ketika khutbah disampaikan. Bersembang. Macam pasal jarang berjumpa pula. PKP apa begitu begini, jarang ke sana, jarang ke sini. Hari Jumaat bersembang sakai, orang kata. Dia tidak ingat berkenaan dengan hukum khutbah. Payah. Payah nak khabarkan, payah nak beritahu. Payah nak khabar, payah nak beritahu. Contoh. Begitu juga perkara-perkara yang biasa dibuat. Biasa dibuat, sedangkan perkara-perkara itu tidak dikehendaki. Mengangkat tangan ketika khatib membaca khutbah. Ramai yang mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan ketika khatib membaca khutbah. Sedangkan perkara itu makruh. Masa kita berdoa biasa, sunat angkat tangan. Tetapi semasa khutbah itu makruh. Bahkan ulama mengatakan sunatnya disebut amin, amin
ketika khatib berdoa. Jadi lumrah jihad dari segi itu tak kesampaian. Sampai bila? Tak kesampaian sampai bila? Contoh lain. Apa nama ni berdoa anak nak PSA. Lumrah PSA tahlil. Tahlil itu tahu tak tahu tuan-tuan? Tahlil itu untuk orang mati, arwah-arwah. Anak-anak kita ni nak PSA. Jadi bila nak PSA kita sembahyang hajat. Tak perlulah tahlil. Kita membawa Yasin seperti mana Yasin 41 kali tu. Ramai-ramai mak ayahnya. Makna ila hadratin Nabil Mustafa gitu, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lepas tu istighfar 10 kali, minta ampun dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Lepas tu selawat, kita minta syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya makbul doa kita. Lepas itu baca Yasin beramai-ramai. Lepas habis Yasin beramai-ramai, alam nashrah inna anzalna alam taraka li ila fuqaraishin ara'aital ladzi inna a'tayna qul ya idza ja tabba qul huwallah qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu Fatihah. Lepas itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas itu kita baca doa Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa biman ikhtartahu. Begitu. Tetapi biasa tahlil. Penyodahnya anak kita arwah belaka, keputusan Pak Esa. Kenapa AJK, PIBG tak terfikir ke? Sikit tahlil. Nak kenuri ke Mekah pun tahlil. Ke suruh mati hak nak pergi ke Mekah tu. Itu nak khabar. Makna kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Maknanya masa anak-anak sekolah dulu, makna baca Yasin nak PSA gitu gini, saya suka je menengok. Maknanya Allah maghfir lahum warhamhum doa ke anak ni. Lepas tu hak membawa tahlil tu ustaz juga. Saya kata pening betul. Allah bihaqqi Yasin tak membaca langsung. Doa selamat tak membaca langsung. Tak ada. Khususnya Allah maghfir lahum, Allah minta luah ke kubur dia, jangan disempitkan. Siapa yang mati sebenarnya? Kalau hari kebangsaan tu okeylah juga tahlil dan doa selamat. Makna pejuang-pejuang kita meninggal. Betul. Hari pahlawan. Begitu juga hari guru. Betul lah. Makna guru-guru kita dah meninggal. Budak PSA ni ke hak meninggal? Budak-budak PSA yang meninggal tu nak kita tahlil kan? Itu nak membela. Sebabnya pengerusi PIBG, setiausaha dia, minta maaf cakap cikgu, ustaz, ustazah tak faham. Kita ni nak munajat kepada Allah satu saja. Minta anak kita ni dikurniakan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi payah. Jadi payah sebabnya pengerusi pun tak faham. Tahlil perdana. Saya khabar siapa mati? Siapa mati? Tahlil perdana. Kalau malam raya tu okey juga tahlil perdana, ibu bapa kita, saudara mara kita meninggal. Okey. Ini nak baca Yasin. Lepas itu kelakar pula. Air Yasin tu beri minum ke anak kita. Air tahlil tu. Air tahlil patut disirah atas kubur. Beri minum kepada anak kita. Tiba-tiba keputusannya si arwah lah anak kita hakikatnya. Kenapa tak ubah? Begitu juga saya nak contohkan jihad. Kita kata apakah jihad itu? Hak menyenggel dia masjid. Hak menyenggel masjid, kepiah letak atas lutut. Bukan nak dengar kuliah sangat. Kita lontarkan soalan apakah jihad? Ustaz tak tahu. Jihad ni perang lah. Itu dia, nak ubah. Jadi kita nampak berbeza antara jihad itu dengan perang. Makna perang itu salah satu daripada jihad. Bukan jihad 100%. Jadi kategori jihad ni dibahaskan muka surat 1915.
Kita dapat fahamlah poin besar kita. Kita kalau tak mengaji, maknanya jihad ni kita kepala otak kita perang lah. Tidak ada lebih daripada itu, perang. Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Tidak. Jihad ni apa aspek yang kita ceburi, manakala perang salah satu daripada item dia. Ini menteri-menteri sekarang ni, dia kena berjihad lah dalam bidang masing-masing. Dalam bidang masing-masing. Dengar ceritanya 3 hari bulan Oktober kena sekolah pula budak-budak. Maknanya pening juga kita, pening. Kita nak keluar pun takut. Tiba-tiba budak nak sekolah. Apakah jaminan anak kita ni tidak dijangkiti? Okeylah, tak nak ketinggalan. Tak apa, belajar daripada rumah. Okey. Bahkan SPM pada tahun lepas cemerlang budak belajar daripada rumah. Lebih cemerlang daripada pergi ke sekolah. Jadi maknanya menteri khabar, tak tahulah betul tak, menteri khabar 3 hari bulan mesti nak sekolah juga. Berperingkat-peringkat. Jadi menteri ni takkan tak faham musim-musim begini. Macam kita ni di Pekan ni, car wash di Pekan lama tu, tiba-tiba COVID tutup dah. Apa masalah? Makna COVID, makna nak khabar jangkitan. Makna car wash ni bukan berpeluk-peluk. Orang yang mencuci kereta situ bukan berpeluk-peluk, pekerja dia bukan berpeluk-peluk. Tiba-tiba jangkitan dah tutup dah car wash di Pekan lama. Itu kita tak jadi menteri pun kita boleh fikir. Ini nak 3 dos pula. Mampu kita cucuk saja. 3 dos pula. Hak 1, hak 2 tak lepas lagi, nak 3 pula dah. Itu pelik. Makna saya lah. Makna ni menengokkan pelik. Jadi kalau Kerajaan Pakatan Harapan dulu tak pelik sangat. Dia memang lentah puka Kerajaan Pakatan Harapan dulu. Makna 22 bulan tu tak pelik. Abu-abu camping pun bawa balik, tak pelik. Bendera pejuang kemerdekaan kita tak pelik. Sebab itu Cina bermaharaja lela ibaratnya masa PH dulu. Mahathir pelentang puka lah letak jawatan. Pening. Maknanya nak khabarkan pada saya 3 bulan 10 ni tak boleh sekolah. Kita berbelah-belah ribu. Makna pengalaman kita ambil daripada sebelum ini, mana budak-budak pergi tadika, budak-budak taska ada dijangkiti sehingga keluarga. Jadi kita nak sekolah. Kita ni okey, alhamdulillah tidak ada COVID. Anak kita ke sekolah. Anak kita tu berkawan dengan COVID. Ayah mak dia COVID, berjangkit berpuluh ribu nanti. Jadi oleh kerana itu, eloklah cikgu ketika ini mengajar secara online belaka. Lepas itu, masa inilah kerajaan nak bantu bagi laptop ke, bagi iPad ke, bagi gitu gini-gini. Kita tak dengar dapat iPad tak dengar dapat laptop. Maknanya berjuta-juta ke mana? Contohnya jihad tu. Jihad agama. Menteri Agama dah lantik baru, maksudnya ada ajaran sesat pula. Mimpi bertemu dengan itu, mimpi bertemu dengan ini. Gila lah orang Melayu ni. Mimpi bertemu dengan malaikat. Malaikat khabar hati-hati di Malaysia ni akan dibom. Macam-macam. Ada juga pengikut-pengikutnya. Kita pelik. Maknanya orang sibuk COVID, tiba-tiba ajaran baru pula. Pelik-pelik Malaysia ni. Maknanya sebelum ini kita nampak teropong dengan buluh. Teropong dengan macam-macam ke pantai. Lepas itu bawa luka ke airport. Lepas itu tembikai masuk panas. Jadi Tok Bomor tu kena COVID agaknya. Itu dia. Di zaman moden ni mempercayai perkara-perkara karut marut. Itu jihad juga. Di lapangan
bab yang berautoriti di dalam perkara-perkara yang bersangkutan. Jadi jihad ni nak kabarkan jihad daripada serendah-rendahnya, jihad kepada setinggi-tingginya. Itu kita kena faham jihad itu. Manakala kita berpahaman ataupun masyarakat kita berpahaman jihad ni perang, tak betul. Jihad tak betul berperang. Lepas itu kita biasa diberitahu makna jihad ini perang. Sebenarnya lebih luas lagi perbezaan antara perang dan jihad itu. Makna jihad itu luas, perang itu salah satu daripada item jihad. Seterusnya, perbezaan antara jihad dan pelbagai jenis perang yang lain. Jihad tu perbezaan jenis perang. Macam mana pula? Sebagaimana yang telah nyata kepada anda berdasarkan apa yang telah kami sebutkan pengarang kitab ni. Kami sebutkan pengarang kitab ni wujud perbezaan besar antara perang yang dilancarkan sebagai jihad di jalan Allah dengan peperangan lain yang telah disebutkan sebahagian daripada sebelum ini. Kita kata jihad beza, berperang macam mana, kategori macam mana, burah macam mana, asyal macam mana, merompak, gitu. Justru itu memerangi musuh yang menyerang dilakukan untuk menghalang pencerobohan yang bersifat keduniaan, iaitu pencerobohan yang ditujukan kepada kehidupan, harta dan maruah. Peperangan ini dibenarkan bukan atas dasar memartabatkan kalimah Allah, sebaliknya ia dibenarkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan manusia yang dipertahankan oleh Islam. Itu beza kategori. Banyak peperangan. Musuh menyerang dari segi sifat dunia. Dari segi sifat dunia. Maknanya Israel menyerang Palestin. Palestin. Iaitu pencerobohan dalam kehidupan. Bukan perang untuk memperjuangkan agama Allah, bukan. Tuan-tuan faham baik-baik. Faham baik-baik. Maknanya masa Nabi dulu berperang untuk menegakkan Islam, untuk berdakwah, menyampaikan Islam. Itu salah satu daripada ciri perang. Maknanya siapa-siapa negara yang Nabi tulis surat, kembalilah kepada Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Ta'ala gini. Maka negara kafir itu melawan. Bila melawan, itu perang. Perang tu maknanya perang menegakkan agama Allah. Menegakkan agama Allah. Tetapi perang, satu lagi perang untuk bersifat keduniaan, pencerobohan. Kerana Islam itu memelihara penduduk situ, maruah penduduk Islam. Maruah penduduk Islam, maruah penduduk orang kafir di bawah takluk Islam. Maka peperangan itu dikategorikan peperangan keduniaan. Peperangan keduniaan mempertahankan daripada negara dia diceroboh. Bukannya berperang untuk mengajak Israel itu masuk Islam, bukan. Satu. Peperangan ini dibenarkan bukan atas dasar memartabatkan agama Allah, sebaliknya ia dibenarkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan manusia yang dipertahankan oleh Islam. Itu jelas. Jelas. Lepas itu demikian juga peperangan terhadap puak pelampau. Puak pelampau gitu juga. Maknanya mempertahankan untuk kestabilan, menghalang daripada kekacauan. Begitu juga peperangan ni bentuk keduniaan. Bentuk keduniaan, bukan untuk menyebarkan agama Allah. Itu maksudnya. Bukan jihad tu. Perang jihad. Bukan perang jihad.
perang jihad ni untuk menyebarkan agama Allah. Namun dikira jihad di jalan Allah mungkin bertepatan dengan peperangan terhadap musuh dari satu aspek, iaitu musuh Islam menceroboh mana-mana bumi untuk umat Islam dengan tujuan merampas tanah air dan menghapuskan agama. Baru jihad. Menceroboh, merampas tanah air untuk menggugat ke agama Islam. Mana Andalusia ketika itu, makna dia ditakluk 2, 3, 400 tahun, ditakluk, maka dirampas oleh orang kafir. Itu jihad. Kerana awak ni nak masuk Kristian, ataupun awak ni nak dibunuh, ataupun awak ni lari. Itu jihad fi sabilillah. Bukan semua perang itu fi sabilillah, untuk menegakkan agama Allah. Umat Islam akan memerangi mereka untuk menggagalkan tujuan itu. Oleh itu, peperangan ni sekaligus merupakan jihad dengan menangkis serangan musuh. Itu baru jihad. Maknanya untuk berperang, puak yang berperang ini untuk merampas tanah air, untuk membunuh, untuk Islam itu terlenyap di muka bumi itu, maka kita mempertahankan agama kita, itu dipanggil jihad. Boleh faham? Beza-beza? Beza-beza. Pertama, jihad nak menyebarkan agama Allah. Itu jihad lah. Nak menyebarkan agama Allah ataupun ancaman kepada Islam. Yang kedua, berperang untuk menegakkan bumi, tanah air daripada diceroboh. Tidak selain daripada itu. Maknanya berjihad ataupun kategori perang, maknanya orang yang berperang itu nak menceroboh tanah air dia. Maka kita berperang kerana mempertahankan tanah air kita daripada diceroboh. Bukan untuk meninggikan kalimah Allah, bukan untuk menyebarkan agama Allah. Itu perang juga. Lepas itu dia khabar terakhir sekali, perang mempertahankan daripada musuh Islam. Kerana orang itu nak mencerobohkan negara Islam di bumi umat Islam untuk tujuan merampas tanah air dan menghapuskan agama Islam. Jadi oleh kerana itu umat Islam mempertahankan ataupun menggagalkan usaha-usaha itu, maka dikatakan perang fi sabilillah, untuk agama Allah. Untuk agama Allah. Boleh faham? Setakat ini? InsyaAllah. Jadi nak khabarkan ringkasnya, hukum jihad itu ada kategorinya, iaitu fardu kifayah dan juga fardu ain. Yang nombor 2, perbezaan antara perang dan jihad. Jihad adalah lebih umum, perang salah satu daripada jihad. Lepas itu, apa beza jihad dan perang? Beza jihad dan perang, nombor 1, perang nak menegakkan agama Allah, menyebarkan agama Allah, itu dipanggil jihad fi sabilillah. Nombor 2, perang mempertahankan negara daripada diceroboh oleh orang untuk mempertahankan individu ataupun rakyat di situ, bukan jihad fi sabilillah, tetapi jihad untuk memelihara kepentingan manusia. Yang ketiganya, jihad orang yang menyerang untuk merampas tanah air, untuk menghapuskan Islam, untuk menghapuskan masyarakat Islam, dia bermusuh dengan Islam, maka jihad itu jihad fi sabilillah, untuk menggagalkan hasrat daripada penyerang sesebuah negara itu. Kita dapat beza antara perkara-perkara yang disebutkan. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan, masa jihad disyariatkan dan persyariatan secara berperingkat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mic tak buka, tak. Mic tak buka. Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam.